merujuk kepada standard kandungan terlebih dahulu, hari ini kita akan belajar mengenai 3.2 iaitu mengenal alatan dan bahan untuk menyediakan batas tanaman. Manakala yang kedua, 3.2.1 menyenaraikan alatan dan bahan untuk menyediakan batas tanaman. Kita tengok dahulu bahagian alatan. Okey, seperti yang kamu lihat dalam slide ini mengandungi gambar cangkul. Okey, fungsi cangkul untuk menyediakan batas tanaman ialah kita perlu menggembur tanah. Kegunaan cangkul juga adalah untuk menghancurkan tanah kepada butiran halus ataupun kepada medium yang lebih kecil. Dan seterusnya, cangkul juga digunakan untuk kita menggali tanah sewaktu membuat batas. Bagi yang kedua, kita tengok di sini adalah gambar serampang tangan. Kalau kamu tengok serampang tangan ni, dia punya ciri-ciri dia mempunyai 3 mata yang tajam. Jadi, kegunaan serampang tangan ialah untuk merumput. Dan serampang tangan juga kita boleh gunakan untuk menggembur tanah. Alatan yang seterusnya ialah pencakar. Okey, fungsi pencakar adalah untuk meratakan tanah. Seterusnya, dia macam kita gunakan untuk kita sapu dan kumpulkan rumpai-rumpai serta daun kering di sekitar batas. Selain itu, sewaktu menyediakan batas tanaman, kita juga memerlukan alatan pongkes. Okey, pongkes ni untuk apa? Tujuan dia adalah untuk mengangkut rumpai yang kita cabut tadi menggunakan pencakar, dan pongkes juga digunakan untuk kita angkut bahan tanaman dalam kuantiti yang sedikit. Seterusnya ialah kereta sorong. Kereta sorong, fungsi dia digunakan untuk mengangkut dan memindah bahan buangan dan bahan tanaman dalam kuantiti yang lebih besar ataupun yang lebih banyak. Macam tadi kita tengok alatan pongkes kan, jadi pongkes tu digunakan untuk angkut barang yang dalam kuantiti yang sedikit. Tapi kalau kereta sorong, kita lebih mudah untuk gunakan dia sebab dia ada tayar, jadi mudahkan kita untuk mengalihkan bahan tanaman kita. Seterusnya ialah sabit. Okey, sabit seperti yang kita tahu digunakan untuk menebas rumput. Maksudnya lalang ataupun rumput sebelum kita nak membina batas. Selain daripada sabit, kita juga boleh menggunakan parang di mana mempunyai fungsi yang sama seperti sabit untuk memotong ranting-ranting ataupun dahan kecil sebelum kita bina batas. Bagi alatan yang terakhir dalam pembelajaran kita hari ini, kita tengok dalam gambar ni adalah gambar sudip tangan. Macam tadi serampang tangan ada 3 mata kan, tapi untuk sudip tangan dia ada 1 mata yang tajam. Bagi sudip tangan, kita punya fungsi akan melibatkan untuk pemindahan anak benih. Fungsi sudip tangan yang kedua, kita akan gunakan sebagai untuk menggali lubang sewaktu kita nak menanam biji benih. Dan sudip tangan juga digunakan apabila kita ingin mencampurkan serta menggaulkan medium tanaman kita. Contohnya, kita nak campurkan medium pasir ke, bahan organik, macam tu. Sekian, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi selepas cuti. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua.